Okey. Form 4 satu-satunya prosa tradisional, nama lain bagi prosa tradisional ya Jamil, iaitu prosa klasik. Okey, tajuk kita kepimpinan. Kepimpinan membawa maksud menjadi ketua. Menjadi ketua. Kalau you jadi leader, okey, you mestilah melalui. Melalui ini ialah upaya teladan. Teladan ni ialah contoh. Contoh. Contohnya kalau mak kamu tu ialah seorang yang rajin memasak, biasanya kamu akan ikut sama rajin memasak. Macam itulah. Jadi kalau cikgu kamu tu selalu berkata benar, boleh faham tak? Jadi cikgu kamu tu tak pernah cakap bohong. Kalau dia cakap mesti benar. Biasanya murid-murid cikgu tu juga akan ikut menjadi benar sebagaimana cikgu dia. Jadi kepimpinan melalui teladan. So dalam kelas cikgu ialah pemimpin. Dalam rumah ibu bapa ialah pemimpin. Dalam diri sendiri kita ialah pemimpin. Okey, ready? Kita nak mulakan cerita klasik ni. Okey, sinopsis. Cikgu terus ambil sinopsis. Okey, jadi dia mudahlah. Kamu dah tahu semua. Kisah. Kisah ialah cerita. Kisah ialah cerita. Bermula, so start. Apabila Seri Betara Majapahit. You kena ingatlah. Ada seorang lelaki nama Seri Betara Majapahit. Okey, jadi Seri Betara Majapahit ni ya Jamil, okey, iaitu beliau ni ialah Perdana Menteri bagi Majapahit. Jadi Majapahit ni ialah satu kawasan berdekatan dengan Indonesia. Okey, jadi ada satu kepulauan Majapahit berhampiran dengan Indonesia sana. Perdana Menteri dia nama Seri Betara Majapahit. Betul ke? Salah. Apa hal cikgu salah? Boleh faham? Okey, Seri Betara Majapahit ni ialah Sultan Majapahit. Apa hal cikgu? Tadi saya dah tulis saja supaya kamu lebih ingat nanti. Okey, siapa Seri Betara Majapahit? Seri Betara Majapahit ialah Sultan Majapahit yang paling besar dalam Majapahit. Habis siapa Perdana Menteri Majapahit? Okey, Perdana Menteri Majapahit you kena ingatlah watak ni, iaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Cikgu, saya pernah baca satu artikel berkenaan dengan Patih Gajah Mada. Tapi ejaan dia macam ni cikgu. Patih G-A-D-J-A-H Gajah Mada. Sebab mereka ni ialah orang, kan tadi cikgu kata, berdekatan dengan Indonesia, so dia tu ada slang Jawa. Gajah, sembrono, macam tu. Dia punya dialek mereka. Kisah bermula apabila ada seorang lelaki bernama Seri Betara Majapahit. Ni, Seri Betara Majapahit, rambut 3. Okey, berbincang dengan Perdana Menteri dia. Ni Perdana Menteri dia, rambut 2 je. Iaitu Patih Gajah Mada. Okey, Patih Gajah Mada. Untuk menewaskan. Menewaskan ialah mengalahkan. Okey, lepas ni baru cikgu cerita teruslah. Okey, sekarang cikgu ambil petikan dulu. Okey, menewaskan ialah mengalahkan. Melaka. Melaka tu Melaka lah. Okey, tengok adalah student baru masuk. Okey, Melaka tu ialah Melaka, awal Melaka, tanah Melayu. Setelah kematian penjuri. Penjuri ni boleh kita katakan sebagai pahlawan boleh, okey, kata lain dia pendekar boleh faham tak? Penjuri. Kalau dia ni, kalau kamu cek dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP dia tak ada. Tapi kalau kamu cari dalam Kamus Besar Rakyat Indonesia, KBRI, Kamus Besar Rakyat Indonesia, dia akan gambarkan bahawa penjuri ni mestilah seorang lelaki. Kemudian mereka ni kacak. Mereka lagi gagah-gagah perkasa. Macam tu, penjuri. 7 bersaudara. Berapa orang? 7 orang. Ni kebetulan ada nombor 7. Ada 7 orang semua sekali. Ketujuh-tujuh penjuri itu telah dibunuh oleh Laksamana. Laksamana ni, for your information, nama dia ialah Hang Tuah. Tapi, you jangan sesekali sebut Hang Tuah. Sebab dalam seluruh petikan you, boleh faham, yang you belajar tu, tak ada pun perkataan Hang Tuah cuma. Okey, di mana? Di Bukit Cina. Bukit Cina ni duduk dekat mana? Dekat Melaka. Kalau you pernah pergi Melaka, katakan you pernah pergi Melaka. Okey, di kawasan Melaka tu ada Bukit Cina, kemudian ada Bukit Keling, boleh faham tak? Jadi dengan kata lainnya, nama tempat. Biasanya kalau Bukit Cina tu orang Cina lah yang ramai dekat kawasan tersebut. Okey, mari kita tengok.
Justru ialah oleh sebab itu Patih Gajah Mada merancang untuk mengarahkan Kertalasari. Jadi ada lagi satu watak iaitu Kertalasari. Ini ialah watak yang gelap ni, membawa maksud jahat ni. Jadi dalam cerita kita kepimpinan melalui teladan ni, Kertalasari ni dia jahat. Membunuh Sultan Melaka. Sultan Melaka tu iaitu yang besar, paling besar dalam Melaka dan laksamananya. Laksamana tadilah iaitu orang Laksamana ni Comel ialah ketua turus angkatan tentera laut. Kalau hari ini kalau saya kata dia tu ialah Laksamana tu, membawa maksud dia ialah beliau ialah ketua turus angkatan tentera laut. Kertalasari bersetuju dengan permintaan Patih Gajah Mada kerana beliau, tak boleh kata beliau. Ingat perkataan beliau hanya boleh digunakan untuk orang baik. Contoh ibu kita. Ibu saya sangat baik. Beliau selalu membelikan pakaian baru untuk saya. Beliau. Untuk orang jahat, dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Laksamana Melaka. Okey. Start. Cikgu cerita dulu, cikgu clear dulu, cikgu cerita hanya paragraf 1 je Comel. Okay, cikgu hanya nak cerita first paragraph. Nanti baru cikgu masuk second paragraph. First paragraph Cerita bermula seperti ini. Ada sebuah negeri. Nama negeri itu ialah Negeri Majapahit. Dia dekat dengan Tanah Jawa, dekat dengan Indonesia sana. Okey, dia punya sultan. Sultan tu nama dia Seri Betara Majapahit. Seri Betara Majapahit. Lelaki lah ni, boleh faham tak? Kemudian ada dia punya Perdana Menteri. Perdana Menteri tu maksudnya macam bendahara lah. Kalau zaman sekarang kita panggil Perdana Menteri. Those days we call it as a bendahara. Nama beliau ialah Patih Gajah Mada. Dikatakan bahawa Patih Gajah Mada ni adalah antara orang yang sangat pandai pada zaman tersebut. Okey, kemudian ada lagi satu negeri, nama dia Negeri Melaka. Okey, Negeri Melaka ni ada Sultan Melaka. Kemudian ada Laksamana Melaka. Tapi dia tak sebut Hang Tuah. Dia hanya sebut Laksamana Melaka. Satu hari, Majapahit bergaduh dengan Melaka. Boleh faham? Bila Majapahit ni, negara Majapahit ni gaduh dengan Melaka, dia hantar 7 orang pencuri. Jadi 7 orang askar dia. Jadi penjuri ni tadi pahlawan boleh, askar boleh, 7 orang. Jadi dari Majapahit ni dia hantar 7 orang dia nak buat apa? Nak suruh serang Melaka, serang macam mana? Bunuh siapa? Sultan Melaka. Jadi arahan yang pertama, 7 orang pencuri tadi, okey, mereka semua gagah perkasa macam my ex-boyfriend The Rock. Okey, ada ni maksud ni betul-betul ni hebatlah. Mereka ni semua ahli silat. Dan yang penting penjurit-penjurit ini mereka ada ilmu hitam. Ilmu hitam ni membawa maksud ilmu black magic. Yang mana dia boleh panggil you supaya tidur, boleh buat macam-macam. Jadi 7 orang ni, antara salah satu orang daripada 7 orang ni, nama dia ialah Petala Bumi. Out of 7, ada satu orang, nama dia ialah Petala Bumi. Hebat ni, this guy. Lalu apa berlaku? Mereka pun naik perahu. Mudik tu membawa maksud dia dayung perahu dari Majapahit. Dulu mana ada airport semua, mana ada kapal terbang. So mereka pun sampailah ke Melaka. Sampai di Melaka, mereka menyamar. Kemudian mereka pun tengok, mereka dah tahu itu Sultan Melaka. Mereka nak bunuh Sultan Melaka. Tetapi malangnya, belum sempat mereka cuba untuk membunuh Sultan Muzaffar Shah, apa yang berlaku ialah, ini Petala Bumi and the gang, 7 of them, boleh nampak tak? Semuanya mati dibunuh. Mati, bukan mahu bunuh, dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh ialah Laksamana Melaka. Lalu tak lama lepas tu, jadi Laksamana Melaka dapat tahu ada 7 orang dari Majapahit cuba untuk membunuh Sultan Melaka. Lalu Laksamana tunggu, intip, Laksamana bunuh semua sekali 7 orang. Bila dah mati sahaja, akhirnya berita itu sampai kepada pengetahuan Seri Betara Majapahit. Sebab dulu dia tak cepat macam sekarang. Macam ada Insta, IG, ada Facebook, tak ada. Handphone, telefon semua tak ada.
Lalu apa berlaku? Seri Batara Majapahit pun pening fikir. Macam mana ni? Dia cakap dengan dia punya advisor, dia punya penasihat iaitu bendahara Patih Gajah Mada. Macam mana ni? Kita dah hantar 7 orang yang hebat-hebat untuk bunuh satu orang iaitu Sultan Melaka. Tetapi kita gagal. Macam mana sekarang? Okey, lalu Patih Gajah Mada cakap, ampun tuanku. Ada satu orang lagi. Nama dia Kertalasari. He's very, macam mana nak cakap dah tak tahulah. Nak digambarkan Kertalasari ni begitu hebat. Okey. Bagaimana kalau kita hantar dia ke Melaka untuk membunuh satu Sultan Melaka, dua Laksmana Melaka. Kenapa sekarang nak bunuh dua? Sebab Sultan Melaka tadi yang kita nak bunuh memang dari awal dah. Tapi Laksmana pergi bunuh 7 orang kita tadi. Lagi satu lagi pun kita nak pergi bunuh juga. Alright, Kertalasari. Lalu apa berlaku? Seri Batara Majapahit tanya balik pada Patih Gajah Mada. Boleh ke dia ni? Oh, jangan main-main tuanku. Ini Kertalasari begitu handal. Handal membawa maksud begitu kuat. Selain daripada itu, ni dia ada ilmu hitam. Dia ni boleh pergi ke negeri Daha. Ada satu negeri namanya iaitu negeri Daha. Saya tak tahu dia dah balik ke belum tuanku. Dia pergi ke negeri Daha, dia seorang je. Satu orang sahaja. You tahu apa berlaku? Dia boleh pergi dekat negeri Daha tu, kemudian mungkin dia hisap rokok ke atau dia bakar apa-apa ke, yang pasti mesti ada asap. Kemudian dihembus. Seluruh orang di negeri Daha itu tertidur. Lalu apa berlaku? Di negeri Daha, dia pergi ke sana purposely untuk mencuri. Apa yang dia dapat? Dia dapat duit yang sangat banyak. Dia sebut dinar, boleh nampak? Dinar emas. Kemudian dia ambil semua pakaian yang indah-indah. Semua dia curi, boleh faham? Kemudian emas, perak, belian, diamond, semua dia curi, boleh faham tak? Dan kemudian nanti dia akan balik semula ke Majapahit. Jadi dia kata, jangan takut, kata Patih Gajah Mada. Kalau saya tanya dia, saya bukan nak cakap lah, guarantee dia mau pergi. Why? Kerana Pertala Bumi ialah bapa kepada Kertalasari. Jadi bapa dia memang dah jahat, anak dia double jahat. Sebab tu kita hari ini, kita tak boleh jadi satu orang yang jahat. Nanti anak kita akan jadi jahat. Boleh faham tak? Lebih jahat daripada kita. Tapi kalau kita baik, boleh faham tak? Anak kita akan jadi double baik. Jadi ingat ya, bapa dia nama Pertala Bumi, anak dia nama Kertalasari. Bapa dia dah mati kena bunuh. Okey, sekejap lagi cikgu tanya tak dapat, siap. Okey, second paragraph ya. Patih Gajah Mada membawa Kertalasari, menghadap Seri Batara Majapahit. Jadi menghadap tu ialah berjumpa. Menghadap tu ialah berjumpa. Dan menerangkan bahawa Kertalasari merupakan penjurit askar yang sangat handal. Handal ni maksudnya yang sangat hebat. Kehebatan Kertalasari mengalahkan negeri Daha seorang diri. Dia tak bawa siapa-siapa. Dia pergi seorang ya. Menyebabkan Seri Batara menitahkan ialah mengarahkan Kertalasari segera ke Melaka dan membunuh Sultan Melaka dan Laksmana Melaka. Tengok dah tambah 2. Sebab tu kita tak boleh buat jahat. Kalau kita buat jahat, kita akan buat jahat lebih besar. Mula-mula kita tipu sikit, nanti kita akan tipu lebih besar untuk menutup penipuan kita yang kecil tadi. So hidup perlu jujur, hidup jangan jahat. Dan menjanjikan jawatan sebagai penggawa agung kepadanya. Penggawa agung ni membawa maksud ketua. Ketua dalam kampung. Maksudnya kalau macam ni. Sini ada satu ketua kampung, ni satu ketua kampung. Ketua bagi seluruh ketua kampung tu ialah penggawa agung. Jadi kalau kita sekarang kalau menteri pendidikan, menteri keuangan, ketua bagi segala menteri tu kita panggil Perdana Menteri. Jadi ketua bagi seluruh ketua kampung namanya penggawa agung. Okey. Jadi kisah ni cikgu terang paragraf 2. Dalam paragraf 2, boleh faham tak? Cerita dia seperti ini. Patih Gajah Mada cakap kepada Seri Batara Majapahit. Okey, kita tunggu. Dia sedang pergi ke negeri Daha. Nanti dia akan balik. Nanti tak lama lepas tu, Kertalasari pun pulang ke rumah dia. Bila dia pulang ke rumah dia bawa duit. Tadi cikgu dah cakap banyak emas, diamond, pakaian indah-indah semua tu dia curi. Okey, lepas tu
Okay, bila sebut curi, dia tak sama macam rompak. Kalau rompak, you letak dekat sini, boleh nampak ni dekat kepala orang ni, revolver .36. Serahkan eraser Hello Kitty you. Nanti budak tu menggigil-gigil bagi Hello Kitty dia punya eraser. Itu rompak. In front of your eyes, you nampak, okay, siapa yang ambil you punya eraser Hello Kitty. Tapi kalau curi ni, contoh orang tu kenakan kepada you black magic. Bila orang tu kenakan hembus black magic kat you, you pun terus tak sedar apa. Macam sedar, macam tak sedar, macam sedang tidur. Kemudian orang tu pun terus pergi ambil Hello Kitty you punya eraser. Boleh nampak pemadam Hello Kitty you bawa balik. Bila you sampai dekat rumah, you cari mana eraser Hello Kitty you. Sampai bila-bila pun you tak tahu bahawa eraser Hello Kitty you tadi, pemadam Hello Kitty you tadi dicuri oleh orang tu. Boleh faham tak? Jadi curi ni orang tak nampak. So apa berlaku? Ketalasari ni dia curi, dia bukan rompak. Okay, lalu apa berlaku? Dia bawa balik semua sekali. Kemudian dia pun mandi. Dia mandi dah siap semua sekali. Kemudian dia tanya mak dia. Wahai bondaku, dia tanya. Di manakah ayahandaku? Kata dia, sudah lama aku tidak nampak beliau. Boleh nampak? Dia sangat sayang bapa dia. Dia tanya, mana petala bumi? Itu ayah dia. Lalu mak dia pun menangis. Wahai anakku, adapun ayahandamu telah pun dibunuh oleh Laksmana Melaka. Boleh faham tak? Ketalasari sangat marah. Boleh faham? Tak lama lepas tu, orang Majapahit pun, orang daripada pengawal Majapahit pun datang. Ampun, dia kata, Seri Betara Majapahit, dia kata, mahu bertemu dengan Ketalasari. Baiklah, Ketalasari pun terus pergi ke istana. Sampai dekat istana, dia disambut dengan begitu baik oleh Patih Gajah Mada. Ni Perdana Menteri ni. Siap peluk-peluk lagi. Wahai anak andaku, kata dia, tahukah kau berita yang sangat menyedihkan? Kata dia, kau ku anggap sebagai anak walawi. Boleh faham? Okay, jadi dia kata, bapamu, kata dia, petala bumi telah pun dibunuh oleh Ratu Melaka. Ratu tu ialah Sultan. Ratu tu membawa maksud Sultan Melaka dan juga Laksmana Melaka. Jadi dia kata, mahukah engkau jika pergi ke Melaka dan menuntut bela atas kematian bapamu, iaitu petala bumi? Mahu, kata Ketalasari. Dan kalau kau berjaya membunuh Sultan Melaka dan juga Laksmana Melaka, boleh nampak tak? Kita akan beri jawatan sebagai penggawa agung kepadamu. Lalu Ketalasari cakap, jangan bagi jawatan penggawa agung itu selagi saya belum dapat menuntut bela. So dia dendam atas kematian bapa saya iaitu Petala Bumi. Saya pasti akan membunuh Sultan Melaka dan Laksmana Melaka. Lalu Patih Gajah Mada berasa sangat gembira. Boleh faham tak? Seri Betara Majapahit juga gembira. Mereka pun apa lagi, siaplah buat makan-makan, minum-minum, bernyanyi-nyanyi. Boleh faham tak? Dia macam pesta lah, boleh faham? Lalu dia tanya lagi pada Ketalasari, mahu apa? Maksudnya nak berangkat pergi ke Melaka tadi, nak bergerak ke Melaka, mahu apa? Ketalasari minta 10 orang, biasa-biasa saja. 10 orang yang biasa saja, lelaki lah, perempuan buat apa, boleh nampak tak? Maksudnya kalau nanti dia merompak, ini 10 orang akan tolong angkat barang yang dia rompak. Kalau dia mencuri, barang tu nanti 10 orang ni yang tukang angkat. Alright. 10 orang lelaki akan ikut. Orang biasa je. Habis chapter 2. Chapter 1, chapter 2 dulu. Faham tak Comel? 1, 2 dulu, boleh tak? Boleh. Boleh, Student jawab apa? Yuzian cakap, faham cikgu. Kalau tak faham dia terus beritahu cikgu ya. Kalau you rasa macam saya baca lain, cikgu cakap lain, cikgu saya ajar lain, boleh faham tak? You boleh tanya cikgu. Mungkin yang cikgu kamu cakap tu lebih tepat, ataupun apa yang kamu faham tu lebih benar, So kita akan boleh discuss kat sini ya. Kita boleh berbincang. Alright. Chapter 3 ya. Ketika berada di Melaka, Ketalasari typing error Comel, menyamar. Betul kan? Menyamar. Menyamar ni dalam bahasa Inggeris ialah camouflage. Macam ni je, camouflage. Macam kamu, boleh nampak kamu lelaki tapi kamu nak kawan dengan budak perempuan tu. Lalu kamu pun cukur-cukur misai, kemudian pakai tudung, kemudian buat lembut-lembut,
Lalu kamu pun kawan dengan dia. Orang ingat kamu perempuan, rupa-rupanya kamu lelaki. Jadi lelaki yang menyamar sebagai perempuan. Okay, camouflage. Hari itu ada tunjuk satu CCTV dekat sebuah masjid. Perempuan-perempuan ni semua sembahyang. You tahulah perempuan kan, kalau dia pergi mana-mana, dia akan bawa handbag. Nanti handbag dia letak betul dekat depan tempat dia nak sembahyang tu. Lalu pada waktu dia sujud tu kepala dia, dahi dia cicah kepada lantai masjid tu. Lalu waktu dia sembahyang macam ni, dia tak nampak sebab tak ada kepala kat atas ni. Tak ada mata kat atas kepala ni. Lalu apa berlaku? Okay, ada satu orang ambil semua handbag yang ada beratur dekat situ. Jadi bila orang tu duduk tengok, handbag sudah tak ada. Boleh faham tak? Okay, habis sembahyang tengok handbag sudah tak ada. Buka CCTV tengok. Rupa-rupanya yang mereka nampak lelaki yang ambil 5-6 handbag tadi ialah dia pakai telekung. Dia pakai telekung tu iaitu pakaian sembahyang perempuan. Lalu dia berlari dekat luar tu, boleh faham? Baru dia cabut, rupanya dia ialah seorang lelaki. Jadi itu ialah menyamar. Okay, dia menyamar sebagai perempuan. Jadi camouflage. Bila dia sampai sahaja di Melaka, Ketalasari tak namakan diri dia sebagai Ketalasari. Dia menyamar sebagai orang Patih Kermawijaya. Ada yang cakap dia guna nama Patih Kermawijaya. Jadi nama asal dia ialah Kertalasari. Kertalasari. So dia kata dia ialah pengikut ataupun you boleh panggillah saya sebagai Patih Kermawijaya. Kalau Ketalasari ni, Wijaya. Kalau Ketalasari ni semua orang dah tahu, dia ni memang penyangak, boleh nampak memang jahat, kerjanya memang mencuri, tak ada kerja-kerja lain. Jadi bila dia sampai dekat sana, dia tak payah nak pasang misai ke nak buat plastik surgery, no ni. Sebab zaman tu tak ada kamera, tak ada apa, semua orang tak tahu. Jadi dia pun panggil, dia kata saya ialah Patih Kermawijaya. Di Melaka, Ketalasari mencuri. Nampak? Dia bukan rompak, mencuri harta saudagar-saudagar. Saudagar-saudagar ni ialah peniaga yang kaya, yang berjaya. Kalau kita pada hari ini, kita panggil mereka tu ialah tokoh-tokoh korporat. Orang yang kaya raya, tokoh-tokoh korporat. Dan orang-orang yang kaya serta mencabuli. Kalau sebut cabul ni sebenarnya dalam cerita tu ialah dia rogol sebenarnya. Dia rogol. Rogol ni maksudnya tanpa persetujuan daripada wanita tadi. Jadi dia rogol isteri-isteri mereka itu. Isteri siapa? Isteri saudagar. Isteri siapa? Isteri orang kaya. Tapi kalau janganlah you sebut rogol sebab dalam petikan you hanya cabul. Cabul ni contoh macam raba-raba je gitu. Boleh faham? You tengok ya. Dia ni memang double jahat. Kalau you masuk rumah orang, you curi barang rumah orang. You curi sajalah. Yang you pergi rogol isteri dia, apa hal? Boleh faham tak? Dah jadi dua dah you punya kejahatan tu. Itu memang cerita Ketalasari. Tapi bila cikgu baca dan fahamkan betul-betul, ada sesetengah ilmu hitam, iaitu ilmu yang jahat ni, dia kalau dia mesti ada syarat dia dan syarat dia mesti syarat-syarat yang jahat juga. Contohnya, kalau you masuk rumah orang tu, boleh faham tak? You curi barang dalam rumah orang tu, you kena rogol isteri orang tu. Kalau you tak rogol isteri orang tu, apa berlaku ialah ilmu you nanti, you nak masuk rumah orang lain pula, you tak boleh masuk. Jadi itu keadaan dia. So apa berlaku? Ketalasari macam tu. Keadaan ini menimbulkan kerisauan. Risau ialah sangat tak sedap hati kepada Sultan Melaka. Jadi Sultan Melaka rasa runsingnya dan menitahkan ialah mengarahkan agar Temenggung. You kena tahu. Temenggung ni kalau hari ini ialah ketua polis negara. Kalau hari ini ketua polis negara. You mesti tahu. Ketua polis negara ni dia jaga bandar. Kalau sebut polis, polis ni berasal daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit yang membawa maksud negara polis ataupun negara bandar. Jadi polis ni kan dia ada kat bandar. Kalau Temenggung, dia jaga bandar. Kalau Laksmana, dia jaga laut. Sebab dia ialah ketua terus Angkatan Tentera Laut. Serta orangnya menjaga keselamatan dan mengawal keadaan negeri Melaka daripada kecurian. Namun kecurian masih tetap berlaku sehingga melibatkan Rumah Bendahara Melaka.
Bayangkan sampai rumah Perdana Menteri pun dia masuk. Hal ini kerana Ketalasari menggunakan ilmu sakti. Sakti ni tadi cikgu kata dia ada satu kuasa ajaib. Dia ada black magic. Boleh faham tak? Ilmu sakti. Untuk mengelakkan daripada ditangkap. Memang orang tak boleh nak tangkap dia. Cannot catch him. Melihat pada keadaan tersebut, Laksmana menawarkan diri. Akhirnya Laksmana yang offer diri dia, menawarkan diri dia kepada Sultan untuk mengawal istana kerana menurut firasatnya, firasat ni ialah pemikiran yang dalam. Pemikiran yang dalam. Ini orang biasa tak ada firasat. Tapi orang yang memang dia dekat dengan Tuhan, misalnya boleh faham, mereka ada ilmu firasat. Penjuri akan masuk ke istana kuno. Okey, cikgu ajar paragraf 3. Seluruh petikan itu ya Cuma, seluruh petikan itu. Okay, chapter 3. Lalu akhirnya Ketalasari, boleh nampak tak, campur dengan 10 orang tadi dari Majapahit mudik. Mudik membawa maksud bergerak, ke mana? Ke Melaka. Apabila dia sampai ke Melaka, dia tukar nama dia menjadi Patih Kermawijaya. So, nama asal ialah Ketalasari. Bila sampai sana, dia jadi Patih Kermawijaya. Dia bersama dengan 10 orang ni tadi, pada waktu siang, boleh nampak tak, mereka ni menjadi pedagang. Pedagang ni membawa maksud jual-jual apa-apa barang. Jual apa-apa barang sikit-sikit. Kemudian dia duduk sama-sama dengan orang Jawa. Jadi tempat tinggal dia ialah di Bukit Cina. Jadi ada satu tempat dekat Bukit Cina tu dia sewa kat situ ke, ada rumah besar kat situ, dia duduk situ. Dia bersama dengan 10 orang. So dia beritahu dia ni Patih Kermawijaya, waktu siang dia pun jual-jual barang. Orang kat situ pun ingat bahawa dia ni orang baik. Lalu apa berlaku? Nanti dia tanya dengan orang dekat pasar tu. Mana satu ya Sultan Melaka, dia tak kenal. Dia cuma hanya dengar-dengar saja. Sebab waktu tu cikgu kata tak ada TV, semua tak ada. Lalu orang pun tunjuk, nanti you akan tengoklah, nanti raja dia akan pakai baju kuning. Kalau hari Jumaat contohnya, baginda akan naik gajah, duduk paling atas ya. Nanti you tunjuklah kat saya ya, dia kata. Awak tunjuk kat saya ya, baik-baik orang tu kata. Bila tiba masanya, boleh faham, orang pun panggil. Patih Kermawijaya, itu baginda Sultan. Tu yang pakai baju kuning duduk atas gajah tadi. Oh, itu Sultan. Dia tengok betul-betul. Oh, itu Sultan Muzaffar Shah. Boleh faham tak? Oh, mana satu Laksmana ya? Oh, Laksmana tu yang berdiri sebelah dia tu. Yang sebelah dekat kaki sebelah kanan gajah tu yang pakai baju hijau tu. Itu Laksmana Melaka. Dia pun tengok betul-betul. Lalu dia sudah kenal. So sekarang dia sudah kenal Sultan Melaka, yang mana satu dia nak bunuh dan satu lagi Laksmana Melaka. Dia nak bunuh dia. Itu waktu siang. Waktu malam cerita dia lain. Waktu malam apa berlaku? Dia masuk rumah orang kaya. Dia pergi dekat rumah orang kaya ni, rumah besar. Lalu dia pun tiup. Lalu apa berlaku? Seluruh orang dalam rumah tu akan tertidur. Tertidur sampai tak sedar apa. Lalu dia pergi. Katakan rumah tu dah siap padlock, dah kunci mangga, dah kunci pintu. Nanti dia akan tengok dekat situ, dia nampak ada yang sedang tidur. Nanti dia panggil, bangun, dia kata. Orang tu pun bangun, tegak dia. Ambil kunci, dia kata. Dia pun, orang tu pun macam tidur, ambil kunci. Bagi sini, dia pun bagi. Lepas bagi tu, orang tu tidur balik. Tidur. Kemudian apa dia buat? Dia pun ambil semua barang tu. Dia ambil barang tu, dia simpan kat mana? Dia simpan kat Bukit Cina. You kena ingat, those days tak ada bank. Semua wang, semua duit simpan di rumah. Semua emas, tak ada orang simpan emas di safe deposit locker di bank. No, none. Semua simpan dekat rumah. Jadi apa berlaku? Dia ambil semua tu. Tak cukup dengan itu. Lepas dia dah siap ambil, dia akan rogol isteri kepada tuan rumah itu. So isteri kepada tuan rumah tadi akan dicabuli. Lepas tu apa berlaku? Dia pergi pula rumah yang kedua. Jadi yang 10 orang tadi kerja dia ialah angkut barang tadi. Angkut barang untuk letak dekat Bukit Cina ni. Macam-macam dia ambil. Emas semua sekali dia ambil. Kemudian dia masuk 5-6 buah rumah satu malam. The next morning boleh nampak raja duduk di atas singgahsana. So orang ramai pun datang.
6 orang tadi yang rumah dimasuki oleh pencuri, orang kaya dan saudagar-saudagar tadi akan datang menghadap Sultan Melaka. Ampun tuanku, pada malam tadi rumah Patik telah dicuri, dirompak tuanku, dan isteri Patik juga telah dicabuli. Hah? Kata Sultan. Kenapa jadi macam ni? Orang ni pula datang. Rumah Patik pun sama tuanku. Isteri Patik juga telah dicabuli. Orang ni pula datang. Rumah Patik pun sama. Macam mana ni? Kata Sultan. Temenggung, kau buat apa? Boleh faham? Temenggung kata, saya Patik mengawal tuanku. Patik dan orang-orang Patik, polis-polis ni semua boleh nampak mengawal Bandar Melaka pada malam tadi. Temenggung, tambah lagi, boleh nampak 500 lagi orang supaya penuh setiap malam untuk menjaga Bandar Melaka. Baik, kata Temenggung. Pada malam esok, keadaan menjadi lebih teruk lagi. Kalau malam semalam masuk 6 buah, malam ni masuk 8 buah. Malam berikutnya masuk 12 buah rumah pula. Boleh faham tak? Sultan sampai tak boleh tahan. Hari-hari kerjanya macam ni. Boleh faham? Apa Temenggung? Dia marah pada Temenggung. Dia arahkan pada Temenggung. Temenggung pun pening. Temenggung kata, kami mengawal tuanku. Setiap malam kami mengawal. Tetapi hakikatnya, bila Ketalasari keluar ke Bandar Melaka, Ketalasari tengok ada banyak Temenggung and the gang. Dia tiup dia, semua, okay, polis-polis tadi, orang Temenggung tadi, semuanya tidur dengan begitu lena. Boleh faham? Sampailah Ketalasari boleh jalan balik macam biasa. Boleh faham? Jadi apa berlaku? Sampailah pada kemuncaknya rumah bendahara dimasuki oleh Ketalasari and the gang. Boleh faham? Lalu pada pagi esoknya bendahara jumpa dengan Sultan. Ampun tuanku, pada malam tadi rumah Patik telah dimasuki oleh pencuri, dan tapi dia tak cakap. Bendahara dia tak cakap sama ada isteri dia kena atau tak kena cabut. Itu memang tak ada dalam petikan. Kalau tak percaya, you baca sendiri. Lalu pada waktu itu, raja sudah mula berputus asa. Kemudian apa berlaku? Temenggung pun tak tahu nak buat apa. Temenggung tunduk je. Dan pada waktu itu Laksmana pun mulai kasyaf. Kasyaf ni ialah sejenis ilmu firasat. Dia pejam mata. Bila dia pejam mata, dia mula berfirasat. Lalu dia nampak dalam firasatnya, boleh nampak ada seorang lelaki. Kemudian dia nampak lelaki itu masuk ke rumah, bendahara. Kemudian apa berlaku? Dia pun angkat, kemudian beritahu, ampun tuanku. Pada firasat Patik, lelaki itu bukan orang Melaka. Betul lah. Jadi dia kata lelaki itu bukan orang Melaka. Maksudnya bukan orang tempatan. Bukan. Dia kata. Dan pada firasat Patik, pada malam nanti, boleh nampak tak? Pada malam ini, boleh nampak? Kalau tadi dia dah masuk rumah bendahara, dia akan masuk istana. Dia akan masuk istana. So, dia kata, saya mohon kebenaran. Boleh nampak? Izinkan Patik untuk mengawal Melaka pada hari ini. Maksudnya, Temenggung semua sekali tidur dekat rumah. Jangan buat. Dia seorang buat. Boleh faham? Lalu dia kata, baik, kata Sultan. Laksmana, apa yang memanda mahu? Jadi memanda ialah panggilan daripada Sultan kepada menteri-menteri. Apa yang memanda perlukan? Lalu dia pun jawab, Patik perlukan kayu, tombak, lembing. Kayu, tombak, lembing. Kalau you tengok, dekat sekolah ada acara baling apa? Baling lembing ke atau baling tombak? Baling lembing ke baling tombak? Dekat sekolah, lompat jauh. Cepat. Acara apa dia? Ke cikgu seorang ditinggal ni? Cepat. Acara apa dia? Siapa tahu? Tahu, tak ingat. Tak tahu. Lembing ke tombak? Kawan cakap apa? Lembing, cikgu boleh nampak. Lembing. Apa beza dia? Lembing ni boleh nampak tak? Dia satu penjuru sahaja yang tajam.
Jadi nanti cikgu pun tengok tepi semua. Nanti yang seorang tu lari, baling pun jatuh depan dia. Okay? Jadi jarak dia berapa? Jarak dia cuma 1 meter saja. Boleh faham? Jadi kita tengok siapa yang boleh baling paling jauh dan lembing tu tercacak. Boleh faham tak? So kita dapati bahawa yang tu boleh pergi sampai 23 meter. Contoh, boleh nampak? Jadi itu baling lembing. Jadi lembing dia ada satu je, penjuru depan tu yang tajam. Kalau tombak ni Comel, okey, dia ada 2 tempat tajam. Kalau tombak dia ada 2 tempat tajam. Kalau kayu ni dia dua-dua pun tumpul. Lawan bagi tajam ialah tumpul. Jadi dia tak ada benda yang tajam. So dia nak banyak. Boleh nampak? Siapa yang nak? So, okey, Laksmana Melaka mahu banyak. Habis macam mana buat? Susun macam ni. Cikgu tak tahu lukis tapi cikgu lukislah. Katakanlah ini ialah Istana Melaka. Ini ialah Istana Melaka. Ini istana. Lalu susun sini. Kayu tombak lembing, 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 seluruh. Dia nak suruh susun. Susun awal-awal lagi. Dan pukul 7 malam nanti kata dia, okey, semua orang duduk dekat tempat masing-masing. Okey, maksudnya duduklah dekat dalam rumah masing-masing. Dia je seorang. Alright. Lalu apa berlaku? Semua pengawal pun semua siapkan. So pengawal pun siapkan, susun kayu tombak lembing, dah siap semua sekali. Okey, kemudian Laksmana beritahu. Okey, nanti saya yang akan jaga istana. Jadi orang dalam istana semua dah dengar cerita ni, mereka pun mungkinlah ada yang minum kopi, aku nak tengok siapa yang masuk mencuri ni, aku tak nak tidur contohnya. Okey, jadi mereka pun minum kopi nak tunggu. Okey. Cukup pada masanya Ketalasari memang benar-benar datang. Memang dalam otak Ketalasari semalam dah masuk rumah bendahara settle. Hari ini aku akan masuk istana. Aku akan ambil semua barang berharga dalam istana. Aku akan bunuh Ratu Melaka, iaitu Sultan Melaka. Dan aku juga akan membakar seluruh istana Melaka. Boleh faham tak? Maka dendamku kepada orang yang telah membunuh ayahku petala bumi akan terbalas. Boleh faham? Itu cadangan dia. Alright. Lalu apa berlaku? Dis Laksmana pada malam tersebut, boleh faham, dia balik ke rumah dia, dia siap mandi-mandi, dia pakai serba hitam semua sekali. You pernah tengok tak orang yang pakai ni baju untuk silat? Seni silat. Kan kalau silat tu dia punya pakaian ni, uniform dia hitam, baju dia hitam, songkok kepala dia hitam, kemudian dia punya tu dia tak ada putih-putih, dia hitam semua sekali. Lalu dia duduk jauh sikit. Dia duduk agak jauh sikit dari istana, boleh faham? Lalu dia nampak dalam istana terang benderang lah dengan ada api tu, boleh nampak ada obor. Dulu mana ada elektrik, boleh nampak tak ada obor yang macam ni, api tu yang macam ni, obor. Okay, lalu apa berlaku? Obor sana sini terang benderang. Kemudian dia nampak Ketalasari datang. Boleh nampak Ketalasari datang seorang je. Dia nak tunjuk yang dia tu hebat. Lalu Ketalasari mula tiup ke arah istana. Lalu apa berlaku? Dia nampak, ni Laksmana. Dia nampak tu Ketalasari. Tapi Ketalasari tak nampak dia. Sebab Ketalasari dia duduk dekat tempat agak terang sikit. Dan ni Laksmana duduk jauh dan dia gelap. Dia semua hitam tadi. Lalu dia nampak apa berlaku. Lepas Ketalasari hembus macam tu. Habis satu istana dengan pengawal, dengan apa, dengan sultan, dengan apa. Semuanya tertidur. Jatuh terus tertidur dekat tempat masing-masing tadi. Lalu apa berlaku? Ketalasari pun terus mahu buat apa? Dia terus mahu masuk. Boleh nampak tak? Dia terus mahu masuk. Bila dia nak masuk sahaja, boleh faham? Dalam istana tadi, apa berlaku? Laksmana tolak kayu. Bila dia tolak kayu, kayu kena lembing. Kayu kena lembing. Lembing kena tombak. Tombak kena kayu. Kayu kena lembing. Lembing kena tombak. Bunyi dia gemerincing. Gemerincing ni iaitu bunyi yang sangat kuat. Bunyi seakan-akan bahawa semua pengawal dalam istana masih tidak tidur. Masih berjaga. Jadi lawan bagi tidur ialah berjaga. Jadi dia fikir bunyi tu sebab dia hanya dengar bunyi. Dia kata, "Sailah." Maksudnya macam tu, matilah kalau macam ni. Boleh faham tak?
Maksudnya hampir semua pengawal ini ada satu ilmu. Okey, nama ilmu tu ialah ilmu pendinding. Dinding ialah wall seperti ini. Jadi macam Laksmana ni dia memang ada satu ilmu pendinding. Kalau you bagi charm dekat dia, boleh nampak, you hantar charm dekat dia, boleh nampak, charm, Prince Charming, boleh faham? Dia tak akan kena. Sebab sekeliling dia ni memang ada wall, tapi wall tu you tak nampak. Hei, Ketalasari kata, matilah kalau macam ni. Okey, saya seorang, pengawal ni begitu ramai dan mereka semua masih belum tidur. Okey, lalu apa berlaku? Tengok perenggan yang berikutnya. Dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki, ini paragraf 4 dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki oleh Laksmana akhirnya berjaya menggagalkan rancangan Ketalasari untuk mencuri harta raja, membakar dan mengamuk. Mengamuk ni nak tunjukkan rasa tak puas hati dia, serta mengambil isteri-isteri sultan. Dia akan cakap malam ni dia nak rogoh, dia nak cabul isteri-isteri sultan tadi. Ketalasari akhirnya berjaya dibunuh oleh Laksmana di tengah pasar. Dia kena bunuh ni. Manakala kemaluan Ketalasari dipotong sebagai bukti Laksmana telah membunuhnya. Jadi lepas Laksmana bunuh dia, Laksmana potong kemaluan dia. Okey, mayat Ketalasari telah dikerat-kerat anggota badannya oleh penduduk yang menjumpai mayat tersebut untuk dibuktikan kepada Sultan bahawa merekalah yang telah membunuh Ketalasari. Namun Laksmana telah menunjukkan bukti yang lebih kukuh kepada Sultan. Kukuh ialah teguh. Okey, maksudnya very good evidence, boleh nampak, kepada Sultan bahawa beliaulah yang telah berjaya membunuh Ketalasari. Baginda Sultan telah memberi anugerah kepada Laksmana atas kejayaan membunuh Ketalasari. Anugerah ni macam hadiah lah. Okey, katakan kalau cikgu tak terang dia macam ni, cikgu hanya tolong baca di sinopsis, you boleh faham? Cuba cikgu tanya, tekan cikgu tak terang cerita dia. Cikgu cuma cakap je. Cikgu tolong baca. You faham ke tak? 5 paragraf. Paragraf ke-5 habis. Faham ke tak? Faham sikit. Faham sikit. Okey. Jadi sekarang cikgu cerita supaya you faham dengan lebih jelas ya Chon ya. Okey, you kena ingat faham betul-betul. Okey, sampai betul-betul jelas. Tengok baik-baik Chon ya. Tengok ya. Lalu bila Ketalasari tak jadi masuk, boleh nampak tak? Ketalasari akan balik semula ke Bukit Cina. Okay, saya bagi contoh ya. Di sini ialah istana. Sini ialah istana. Kemudian di sini ialah Bukit Cina. Bukit Cina, tempat dia duduk tu. Okey, dari istana ke Bukit Cina, dia memang ada satu je jalan. Dan you jangan ingat jalan dia macam jalan depan rumah you yang besar tu. Tak. Dulu ialah jalan untuk orang, jalan kaki, boleh faham tak? So dia punya lebar dia tu about 6 feet lah. Lebih kurang 6 kaki. Jadi sini ialah pasar. Sini ialah pasar. Ni ialah pasar. Ni tengah ni ialah pasar. Jadi dari istana nak sampai ke Bukit Cina, dia memang ada satu-satunya jalan dan dia akan menempuh pasar. Jadi tepi ni ialah pasar ni. Lalu apa berlaku? Bila Ketalasari tadi bergerak je untuk tak masuk istana, dia belah saja. Tadi sini ialah Laksmana, Kamtua. Dia cepat-cepat lari ke tengah pasar, lalu dia baring melintang macam ni. Ni ialah jalan, cikgu besarkan. Okey, Laksmana baring dalam keadaan gelap, gelita, dia baring tegak macam ni. Dia ni semua hitam ni, pakaian dia semua hitam. Lagi pada waktu apa dia? Malam. You kena tahu. Adalah sikit cahaya bulan. Tapi bulan tu bukanlah bulan yang terang menderang gitu. Okey, lalu apa berlaku? Laksmana pun terus berbaring. Ni dia baring. Laksmana baring. Laksamana baring. Kemudian Ketalasari jalan. Bila dia jalan, dia mesti lalu jalan ni ya. Dia tak boleh lalu jalan lain, boleh faham? Memang tak ada jalan lain. Dia lalu, dia terpijak. Dia mesti terpijak orang ni. Malam dia tak nampak. Lalu apa berlaku? Bila dia terpijak, kita tengok betapa kalau orang jahat tu, dia memang jahat, boleh nampak tak? Di Ketalasari, kalau kita dah terpijak, kemudian dia tengok betul-betul dengan bantuan sedikit cahaya bulan, dia nampak, oh ini orang. So dia ingat ni orang gila, boleh nampak tak? Pergi baring dekat tengah-tengah jalan orang, tengah malam, boleh faham, mesti gila lah. Kau tahu apa dia buat? Dia pergi naik 2 kaki dia pergi pijak atas kepala, ni atas kepala Laksmana. Dia tak tahu itu Laksmana. Dan dia tak tahu bahawa pada waktu Laksmana sedang berbaring dekat tengah jalan,
kerisnya. Kalau you nak tahu keris dia taming sari lah, boleh nampak. Keris dia sudah siap dibuka. Dia dah buka dah keris dia. Dia dah ready dah. Boleh nampak tak? Dekat tangan dia. Dia dah ready dekat tengah-tengah dada dia, keris dia. Boleh faham? Lalu apa berlaku? Ketalasari pijak atas kepala dia, dua kaki, sambil berkata, "Cis, teririk bangkai aku." Teririk bangkai aku. Bangkai ialah haiwan yang telah mati. Boleh nampak? Jadi mayat haiwan yang telah mati dikolik bangkai. Jadi dia nak kata, kotorlah saya. Boleh nampak? Dah pijak bangkai ni. Jadi dia panggil orang tu sebagai bangkai. Lalu lepas dia pijak tu, dia pun nak terus gerak lagi. Dia nak gerak lagi, dia nak balik ke Bukit Cina ni lah. Lalu apa berlaku? Laksmana pun terus bangun. Boleh nampak tak? Dia terus bangun, dia terus tikam tepat pada dada Ketalasari sambil berkata, "Mati engkau olehku membawa masa. Engkau mati di tangan aku, Ketalasari." Boleh faham tak? Lalu Ketalasari ni guna seluruh tenaga dia dengan bantuan cahaya bulan. Dia tengok betul-betul. Dia tahu itu ialah Laksmana Melaka, Hang Tuah. Boleh nampak tak? Yang telah tikam dada dia. Lalu dia pun cepat-cepat keluarkan keris dia. Siapa dia? Tu Ketalasari. Dia nak lawan lagi. Lalu dia bergerak setapak, dua tapak ke depan. Boleh nampak tak? Okey. Step tu ialah tapak. Lalu apa berlaku? Okey. Ni Hang Tuah tadi, Laksmana tadi hanya reverse je ke belakang. Jalan je bergerak ke belakang. 3 tapak, dia tersembam ke depan dan keris semakin dalam. Ketalasari mati di situ. Apabila Ketalasari mati sahaja, okey, Laksmana terus terbalikkan badan dia, buka dia punya seluar dan memotong syahwatnya. Jadi dia kata dia potong syahwat. Syahwat ni ialah, inilah private part tu, kemaluan. Jadi dalam petikan dia tak sebut kemaluan, dia sebut syahwat. So dia ambil syahwat tu, dia potong. Cikgu-cikgu nanti dia tanya tak dalam soalan, apa hal dia potong syahwat pula? Boleh faham tak? Sepatutnya dia tak tanya. Tapi kalau dia fikir logik, boleh nampak kenapa dia potong. You tengok, semua rumah orang yang dia masuk tu, dia buat apa? Dia rogol bini orang tu kan? Boleh faham tak? Jadi dia cabul orang kan? Kalau dia tak ada syahwat tu, dia nak cabul. Kenapa? Boleh faham tak? Lalu potong. Lepas dia potong syahwat tu, dia ambil syahwat dia, kemudian dia ambil keris. Keris Ketalasari, dia pun balik ke rumah dia. So dia balik rumah dia, dia pun tidur. Dia tidur. Okay, macam biasa dia tidur. The next morning, boleh faham, orang pun pergi ke pasar. Siapa yang pergi pasar? Penjual sayur pergi ke pasar, penjual ikan, penjual ayam, semua pergi ke pasar nak buka pasar tadi. Sekali dia tengok, pelantai. Pelantai juga disebut sebagai orang jahat. Inilah yang Sultan kata, siapa dapat bunuh ni. Boleh nampak? Dia, Sultan akan bagi hadiah. Lalu mereka kan dekat pasar, mereka jual ayam, mereka ada pisau, ada yang jual kambing, mereka pun ada pisau. Mereka pun terus ambil telinga kanan, telinga kanan Ketalasari sak potong. Mereka pun berlari-lari pergi ke istana. Ampun tuanku, Patik telah bunuh penjurit yang tuanku mahu. Ini telinga kanan sebagai buktinya. Kemudian datang pula satu orang lagi, potong telinga kiri. Bukan dia tuanku, Patik yang telah bunuh. Ni telinga kiri. Ada pula yang datang ambil tangan kanan, ada ambil tangan kiri, ada ambil kaki kanan, ada ambil kaki kiri. Ada yang potong leher Ketalasari. No tuanku, Patik yang telah bunuh. Ni kepala Ketalasari. Patik yang telah bunuh. Ini buktinya. Sultan Melaka dah tak boleh fikir waktu tu. Sambil tepuk kepala Sultan Melaka bertanya kepada bendahara, "Ayo mamak bendahara." Mamak ni boleh nampak tak? Ialah panggilan bagi orang yang lebih tua, iaitu pakcik. Kalau kita cakap tanya dengan mamak tu, mamak tu ialah pakcik. Memang dalam setiap masa pun kalau ada sultan, boleh nampak tak? Penasihat kepada sultan mestilah yang lebih tua. Maksudnya bendahara ni, memang orang yang seharusnya lebih tua daripada sultan. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok. Ni kamu, umur berapa? 16 tahun. Kemudian kamu ada adik. Adik kamu ada umur berapa? Umur 5 tahun. Kemudian kamu sibuk main Mobile Legend. Kamu main Mobile Legend.
Tiba-tiba adik kamu yang 5 tahun tu beritahu kamu, "Abang, janganlah main Mobile Legend. Kan abang nak ambil SPM tahun ni. Nanti kalau abang gagal macam mana?" Kau cakap apa kat adik kau? Kau cakap apa? Adakah kau cakap, "Ya, baik." Ada? Tak kan? Kau cakap, "Kau pergi sana, kau tampar kau kan." Boleh faham tak? Jadi kalau orang tu lebih muda, contohnya adik-adik kamu, you buat tak dengar. Tapi kalau nenek kamu yang umur 80 tahun beritahu, nenek kata, "Kamu jangan main banyak sangat. Kamu nak ambil SPM tahun ni. Kamu belajar sikit." Kalaupun kamu tak setuju dengan nenek kamu cakap, "Baik nek, tapi kamu terus main." Boleh faham? Jadi sama macam ni. Bila disebut mamak, mamak tu maksudnya pakcik. "Ayo, yo, mamak bendahara. Siapa sebenarnya yang telah membunuh Ketalasari ini?" Lalu bendahara pun jawab, "Ampun tuanku, pada pandangan Badik, okey, tunggulah sebentar lagi kerana Laksmana belum pun sampai. Dan ada lagi 2 bukti yang kukuh yang belum lagi sampai. Kita tunggulah sebentar lagi." So Laksmana ni dia masih tidur lagi kat rumah dia. Raja dah siap meeting-meeting dekat singgasana dekat Balai Rongsri. Ingat ya, tempat raja berjumpa dengan orang lain kita panggil Balai Rongsri. Ini ialah tempat dia. Nanti raja akan duduk dekat mana? Raja akan duduk di singgasana. Jadi tempat duduk raja tu nama singgasana. Sekejap lagi, okey, hero datang lewat sikit lah. Selalu hero pun datang. "Ampun tuanku, okey, sebenarnya pada malam tadi Badik telah pun membunuh Ketalasari dan ini ialah keris Ketalasari dan ini ialah syahwatnya." Boleh nampak tak? Dia tunjuk syahwat Ketalasari. Kata mamak bendahara, kan Badik dah kata tuanku, selain daripada Laksmana, mereka tak akan mampu untuk membunuh Ketalasari. Jangankan kata mahu membunuh Ketalasari, menentang matanya pun tidak mampu. Apa maksud menentang mata tidak mampu? Maksudnya begini. Kalau you tengok orang yang ada black magic ni, mata dia tu macam mata setan. Boleh faham tak? Kalau you nak tengok kepada mata dia pun you sangat gerun ataupun you sendiri akan berasa takut. Sebab dia memang ada bela hantu. Boleh faham tak? Jadi raja berasa sangat gembira, boleh faham, dan raja pun memberi anugerah. Raja memberi hadiah. Okey, last paragraph dan last keseluruhan cerita ya. Kita dah nak habis. Segala hasil curian, boleh nampak semua sekali hasil yang kita curi tadi, okey, telah disimpan oleh Ketalasari di Bukit Cina. Berjaya ditemui. Jadi bila kita dah bunuh Ketalasari, kita dah tahu, boleh faham, dia ada simpan semua harta benda tadi, hasil curian ni tadi. Dia duduk dekat Bukit Cina dan Sultan telah mengarahkan semua empunya ialah pemilik, semua pemilik barang untuk menuntut ambil balik barang-barang tersebut. Baginda Sultan telah meminta supaya yang empunya pemilik barang memberikan 2/3. 2/3 ialah 2/3. Okey, 2/3 daripada barang-barang yang tersebut kepada Laksmana. Ni typing error. Bila sebut Laksmana, ejaan ni salah. Dia mesti ada E. Laksa, ejaan dia Laksamana. Okey. Namun Laksmana hanya bersetuju untuk mengambil satu bahagian sahaja. Satu bahagian maksudnya 1/3. Dan barang-barang tersebut semuanya telah diagihkan oleh Laksmana kepada fakir miskin. Fakir miskin ni ialah orang-orang miskin dan orang bawahannya, tanpa mengambil sedikit pun daripada harta tersebut. Akhirnya berita kematian Ketalasari yang telah dibunuh oleh Laksmana telah sampai ke pengetahuan Patih Gajah Mada di Majapahit. Ambil masa lama lah, about 3 to 4 months baru tahu. Patih Gajah Mada tidak berputus asa dan terus mencari orang yang dapat membunuh Sultan Melaka dan juga Laksmana Melaka. Boleh faham? Sultan Melaka dan juga Laksmana Melaka. Alright. Last paragraph. Bila dah jadi macam ni, lalu Sultan pun panggil balik semua orang yang rumah dia kena curi. Boleh faham tak? Ambil balik semua harta masing-masing, boleh faham, dari Bukit Cina. Kumpulkan, better nak tengok. Okey, jadi orang ni cakap, ni wang emas saya. Saya bagi contoh hanya wang emas je. Kalau wang emas you ada 300 pieces, 300 keping wang emas you. So raja minta 2/3, membawa maksud 200 keping beri kepada Laksmana. Manakala 1/3 sahaja you punya, pemilik punya. Raja kata, setuju ke tak setuju? Sebab saya nak cakap dengan you. Actually, you punya duit emas ni, okay, you punya duit emas you yang 300 pieces tadi, actually zero. Dah memang tak ada. Kosong semua sekali.
Tapi Laksmana yang berjaya dapatkan balik duit you. So sekarang you hanya ambil 1/3 sahaja. Okey, manakala 2/3, 2/3 beri kepada Laksmana. Setuju? Pemilik kata, ampun tuanku, kami bersetuju. Sekarang Laksmana sendiri cakap, jangan begitulah tuanku, boleh faham. Kesian kepada pemilik harta. Mereka memang sayangkan harta mereka. Bagaimana kalau begini? 2/3 diberikan kepada pemilik. Jadi 200 keping pulang balik kepada pemilik. Dan 100 je, 100 pieces sardin, 1/3 sahaja saya ambil. Jadi saya tu siapa? Saya tu Laksmana ambil. Macam mana semua? Tanya Sultan. Oh, mereka lebih setuju. Tapi sebelum tu Laksmana lagi berkata, dan sebenarnya terpulanglah kepada ikhlas hati pemilik tersebut. Kalau dia rasa dia tak nak bagi pun tak apa. Lalu semua pemilik tu cakap, tak. 1/3 1/3 itu kami benar-benar ikhlas nak beri kepada Laksmana. So bila Laksmana dapat sahaja 1/3 daripada harta-harta tersebut yang begitu banyak, dia terus bahagi daripada 1/3 tu, 1 dia bagi kepada orang fakir, 2 dia bagi kepada orang miskin. Cikgu ada beza ke? Ada beza. Kalau you orang kaya, saya beritahu contoh orang miskin dalam Malaysia. Contohnya, kita makan pagi RM2 cukup. Kemudian makan tengah hari tak cukup RM2, mesti nak RM3. Makan malam mesti nak RM3. Kemudian campur 2, campur 3, campur 2, boleh nampak 3, jadi you akan dapat RM8. Cikgu, makan apa RM3? Makan apa RM2? RM2 ambil nasi lemak penuh-penuh. Kemudian air tak ada. Tengoklah dekat mana tempat orang cuci tangan, dekat situ kita minum je air tu. Kemudian okey makan nasi lemak. So pagi tu dah cukup dah. Okey, kenyang dah. Tengah hari ambil nasi penuh. Kemudian ambil satu sup, boleh nampak kuah. Tak kira lah kuah kari ke kuah apa, kemudian ambil satu sayur. So you jangan fikir mahu ayam, mahu ikan, itu orang kaya. Boleh nampak tak? Telur pun tak boleh sebab RM3 mah, boleh nampak. Okey, RM3. Nanti makan malam pun sama. Nasi dengan satu kuah kari ke, boleh nampak. Kemudian satu lagi sayur, boleh nampak. Jumlahnya RM8. Kalau orang tu miskin, dia akan dapat ngam-ngampu RM8 satu hari. So dia cukup untuk makan pagi, tengah hari dan malam. Tapi dia tak cukup wang untuk beli pakaian. Dia tak cukup wang untuk sewa rumah. Lalu apa berlaku? Dia akan duduk di bawah-bawah jambatan. Tapi makan dia cukup. Itu ialah miskin. Where about fakir? Fakir ialah lebih miskin daripada miskin. Kalau keperluan di Malaysia RM8 satu hari, baru you tak payah kelaparan, dia hanya dapat RM5 sahaja sehari. Kalau dia makan pagi dan makan tengah hari, malam tak ada makan. Jadi apa berlaku? Dia lapar, susah nak tidur. Boleh faham? So biasanya dia memilih makan pagi dan makan malam. Tengah hari tak ada makan. So itu ialah golongan fakir. Iaitu golongan yang lebih miskin daripada miskin. Okey, lagi dia bagi kepada orang bawahan. Dia sebut orang bawahan ni kalau dalam bahasa bisnes kita sebut sebagai subordinate. Iaitu orang yang tak ada penguasaan. Okey, lalu dia bagi lagi kepada orang tu. Kemudian dia ambil lagi duit dia ni, dia bagi semua kepada orang-orang Melaka. Akhirnya semua 100 yang dia dapat ni tinggal berapa? Tinggal kosong. Laksmana tak ada ambil even a single cent pun. Membawa maksud dia benar-benar ikhlas. Dan selepas daripada tarikh tersebut, di negeri Melaka, tak ada satu orang pun yang miskin. Boleh faham tak? Semua harta orang-orang kaya itu telah diagihkan kepada orang-orang yang miskin tadi dan mereka pun menjadi ordinary people, iaitu orang-orang biasa. Dan sejak daripada peristiwa tersebut, boleh faham negeri Melaka menjadi sungguh aman. Tak ada lagi orang yang masuk ke negeri Melaka. Namun Patih Gajah Mada bersama dengan Seri Betara Majapahit berasa sangat tertekan, sangat stres dengan kematian Ketalasari. Mereka cuba sedaya upaya mencari orang lain pula yang boleh membunuh Ketalasari. Yang boleh membunuh Laksmana Melaka dan juga Sultan Melaka. Tapi sampai ke saat ini memang tak adalah. Okey. Sekarang tema kita boleh nampak, nanti dia takkan tanya dah macam ni, apakah tema? Maksudnya kepahlawanan seorang Laksmana dalam mempertahankan negara. Jadi Laksmana tu iaitu Laksmana Melaka. Okey, keberanian dan kegagahan Laksmana mempertahankan negeri Melaka daripada ancaman. Okey, ancaman penjurit 7 bersaudara. 7 bersaudara, that means 7 orang tadi.
bersama dengan Ketalasari dari Majapahit yang membuat huru-hara. Yang ni mesti nak letak dash ya Comel, sebab dia ialah kata ganda berirama. Huru-hara membawa maksud kecoh, yang buat kecoh. Okey. Persoalan keberanian untuk menegakkan keadilan, pemimpin mestilah bijaksana. Dia tak akan tanya ni. Kalau dulu dia boleh tanya. Okay, pemimpin mengambil berat, okay, perwatakan menggunakan ilmu kesaktian, ilmu hitam dalam kehidupan seseorang, persoalan perasaan dendam mengakibatkan perkara buruk. You dendam, dia akan bawa kepada perkara buruk. Okey, cikgu, soalan macam mana keluar? Nanti dia keluar satu petikan. Kemudian nanti dia keluar soalan. Dia kata, contoh dia kata, dia keluar soalan part yang mana Laksmana berbaring dekat tengah pasar Melaka. Kemudian nanti dia tanya, pada pandangan anda, usaha ataupun kegiatan aktiviti memusnahkan musuh ataupun menghancurkan pihak lawan dengan cara tipu muslihat. Adalah perkara baik atau buruk? Dia tanya. Berikan pandangan anda. And then dia bagi sana 5 markah. Macam mana you nak jawab? Cuba you tengok. Macam mana Laksmana tu dia mengalahkan Ketalasari. Dia bukan betul-betul lawan. Dia bukan cakap, hey Ketalasari, jumpa aku malam ni. Boleh nampak tak? Aku nak lawan dengan kau. Tak. Dia guna tipu muslihat. Dia pura-pura baring. Bila orang tu langgar dia, boleh nampak tak? Orang tu gerak sahaja, dia terus tikam orang tu. Dan orang tu terus mati. So dia guna tipu helah. Tipu muslihat, kata lainnya ialah tipu helah. Okey, pada pandangan kamu, baik atau tak baik? Jawab. Tak baik. Okey, jadi kalau soalan berkenaan dengan pandangan, calon memang ada 2 jawapan. Kalau you kata usaha tu ada perbuatan tu adalah tidak baik. So you keluarkan 4 isi kenapa dia kata tidak baik. Kalau you kata baik, boleh nampak tak? Okey, you keluarkan 4 isi. Dan sememangnya marking scheme memang ada 2. Dua-dua pun kita terima. Sebab itu ialah your opinion. Okey, kalau you kata dia tidak baik, kenapa dia tak baik? Jawab. Orang lain. Cikgu kata baik. Cepat. You kata tidak baik. Sebab you jawab. Kita nak mengalahkan musuh, kita guna tipu helah. You cakap tak baik. Sebab perbuatan itu ialah perbuatan yang tidak. Cikgu ada berapa minit je lagi? Tidak apa? Tidak bermoral. Cepatlah fikir. Boleh faham. Sebenarnya yang cikgu ajar ni faham ke tak faham? Macam ni. Faham. Okey. So sekarang dia adalah perbuatan yang tidak bermoral. Boleh nampak tak? Kerana apa? Kenapa dia lagi tak baik? Sebab dia adalah merupakan satu tipu helah. Boleh nampak? Tipu helah yang menyebabkan pihak lawan tidak bersedia. Tidak bersedia. Kamu tunggu dulu orang tu tidur. Kemudian kamu pun tikam dia. Ya Tuhan, boleh nampak dah. Lagi, memang tak baik you guna tipu helah. Boleh faham? Sebab apa? Boleh nampak? Sebab masyarakat memandang hina terhadap perbuatan ini. Boleh nampak? Walaupun kamu menang, tetapi kamu menang dalam keadaan yang tidak apa? Cepat. Memang kamu menang, tapi kamu menang dalam keadaan yang macam mana? Pernah dengar tak word prestige? Prestige ni membawa maksud tak hebat lah. Kalau setakat you menang dengan cara menipu orang ataupun you lulus exam dan bawa balik A dengan cara meniru, boleh nampak tak? Meniru, you sendiri tahu. Bila you menipu, orang yang pertama you tipu ialah diri you sendiri. You tahu sebenarnya you memang tak dapat you memang tak layak untuk dapat A. Tapi sebab you menipu, boleh nampak, maka you dapat A. Lalu akhirnya bila orang puji, Maha ni pandainya you pun dengan happynya setuju. Tapi sebenarnya you tahu, you sedang menipu, orang yang pertama you tipu ialah diri you sendiri. Boleh faham tak? Jadi you pun kalau tu tak baik. Tapi saya kata baik. Kenapa saya baik? Sebab yang pertama kita beritahu bahawa kita terpaksa guna tipu muslihat disebabkan oleh pihak lawan. Pihak lawan menggunakan ilmu sakti.
Ilmu sakti tu membawa maksud bahawa bukan kuasa dia, sama ada dia guna jin atau dia guna bantuan apa tu, setan, boleh faham tak, untuk membantu dia. Okey, kemudian kita beritahu lagi, kita terpaksa buat macam ni sebab ini menunjukkan bahawa kreativiti kita, kreativiti seseorang. Kalau you tengok those days macam orang nak bunuh Hitler, orang nak bunuh jeneral-jeneral yang besar dalam peperangan-peperangan besar, mereka akan hantar wanita-wanita cantik. Dan wanita-wanita cantik akan menggoda lelaki-lelaki yang jadi jeneral tadi tidur bersama dengan mereka. Pada waktu mereka tidur, mereka dibunuh. Boleh faham tak? Ataupun hantar orang-orang hebat, kemudian masukkan racun di dalam makanan. Kerana apa? Kerana yang berikutnya, kita tidak mahu berlaku peperangan ataupun pergaduhan yang lebih besar. Kalau seandainya kita berlawan dengan dia, bila kita cakap kita lawan waktu tengah hari ini, jadi bila kita lawan apa berlaku, seluruh pasar akan jadi kelam kabut. Mungkin ada orang lain yang turut terbunuh pada waktu kita berlawan. Boleh faham tak? Lagi yang berikutnya, bagus kita menggunakan tipu muslihat. Sebab apa? Sebab kita mesti menang. Jika you bayangkan, jika Laksamana dalam kes ini, jika Laksamana kalah, membawa maksud Melaka akan hancur di tangan Ketalasari. Melaka akan hancur dalam tangan Ketalasari. Lagi, kenapa kita patut guna tipu hela? Kalau ada cara yang mudah, mengapa kita perlu guna cara yang susah? Itu persoalannya. Boleh faham tak? Jadi dengan kata lainnya, dia akan keluar soalan adalah soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. So you kena faham. Contoh bila dia tanya lagi dalam persoalan, dendam membawa akibat buruk. Contohnya macam ni. Dendam ni mula-mula you marah. Bila marah you semakin besar, dia akan naik lagi satu level, iaitu level benci. You dah tak boleh pandang. Bila naik lagi perkataan benci itu semakin dibesarkan, dia akan jadi dendam. Dendam ni iaitu you mahu revenge, you mahu membalas, you nak balas. Bila you nak balas lagi, apa berlaku? Akibatnya akan jadi buruk. Buruk kepada siapa? Kepada diri you sendiri. Bila you nak marah, jantung you tak berdegup dengan baik, boleh faham? You sentiasa berada dalam keadaan tertekan, you sangat stres, boleh faham? Orang yang berdendam seumpama dia ambil racun. Ini ialah racun. Ini ialah sebotol racun you ambil. Kemudian you minum itu racun dan you harap orang tu akan mati. Mana mungkin you minum racun dan you harap orang lain mati? Habis macam mana cikgu? Jangan besarkan marah. Boleh nampak tak? Bila tak ada marah, tak ada benci, tak ada dendam, tak ada nak revenge, nak balas-balas, tak ada. Habis orang buat salah, maafkan saja. Boleh faham tak? Maafkan saja semua kesalahan orang. Kita akan rasa lebih bahagia. Itu. So nanti kalau dia keluar soalan kebat, cikgu harap you boleh jawab dengan baik. Itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya?